Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini Terence View MY. Pada video kali ini kita akan membincangkan satu istilah, yaitu momogun. Istilah momogun semakin mendapat perhatian sebagai nama kolektif bagi penduduk asal Sabah, khususnya di wilayah utara negeri ini seperti Kota Marudu, Udat Matunggong, Pitas, dan Paitan. Presiden Pertubuhan Momogun Orang Asal Sabah atau OES, Stephen Nogiris Sabala, yang merupakan seorang rungus, menyatakan bahwa istilah ini telah lama digunakan oleh komuniti rungus, Tobilung Tombonuo, dan Kimaragang sebagai sebahagian daripada identiti mereka. Menurut beliau, istilah momogun bukanlah sesuatu yang baru. Sebaliknya, ia adalah warisan budaya yang telah lama wujud sejak turun-temurun. Stephen menjelaskan bahwa komuniti rungus sendiri sejak dahulu kala telah memanggil diri mereka momogun atau momogun rungus. Oleh itu, usaha promosi istilah ini oleh Kongres Kebangsaan Momogun atau MNC dalam beberapa tahun kebelakangan ini diterima baik oleh komuniti Utara Sabah. Tambah beliau, penerimaan istilah ini adalah satu langkah penting untuk menyatukan komuniti orang asal Sabah di bawah satu nama yang bukan sahaja melambangkan identiti, tetapi juga memperkukuhkan hak mereka dalam pentadbiran negara. Pada 1 Agustus yang lalu, sebanyak 77 NGO termasuk OES telah menandatangani deklarasi MNC untuk menyokong penggantian istilah yang lain-lain dalam borang-borang kerajaan dengan istilah momogun. Perubahan ini dilihat sebagai satu kemenangan simbolik bagi komuniti orang asal Sabah yang selama ini sering dipinggirkan dalam pelbagai aspek pentadbiran. Menurut Stephen, penggunaan istilah yang lain-lain bukan saja tidak menghormati identiti unik komuniti ini, tetapi juga mencerminkan masalah struktur dalam pengiktirafan rasmi terhadap orang asal. Sebagai usaha untuk memperkukuhkan kepenggunaan istilah ini, OES telah mencadangkan penganjuran Festival Momogun sebagai satu acara tahunan untuk meraihkan warisan budaya dan tradisi komuniti Momogun. Festival pertama telah berjaya dianjurkan di Kota Marudu pada 26 dan 27 Oktober yang lalu. Acara ini bukan saja menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga platform bagi komuniti Momogun untuk memperlihatkan keunikan budaya mereka kepada masyarakat umum. Presiden MNC Tan Sri Wences Angang turut menyatakan sokongan penuh terhadap festival ini dan mencadangkan agar ia diraihkan setiap tahun pada 9 Agustus bertepatan dengan Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia. Selain penganjuran festival, OES juga menganjurkan gotong royong perdana di Kota Marudu baru-baru ini yang mendapat sambutan luar biasa dengan kehadiran lebih 1.800 penduduk tempatan. Acara ini mendapat sokongan penuh daripada YB Datuk Hendrus Anding, Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, serta pegawai daerah Meirin Suara yang memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan acara tersebut. Stephen memuji usaha Meirin yang bekerja tanpa mengenal penat lelah untuk menggerakkan komuniti setempat walaupun berhadapan cabaran cuaca. Gotong royong ini bukan saja menjadi simbol perpaduan, tetapi juga bukti bahwa identiti Momogun mampu menyatukan komuniti orang asal Sabah. Namun begitu, perjuangan untuk mempopulerkan istilah momogun ini bukan tanpa cabaran. Stephen mengakui bahwa segelintir pihak yang masih keberatan menerima istilah ini, sama ada kerana kurangnya kesedaran atau keengganan untuk melepaskan identiti etnik masing-masing. Walaupun begitu, beliau yakin
bahwa dengan promosi berterusan dan usaha untuk mendidik masyarakat, rintangan ini dapat diatasi. Dalam konteks politik, penggantian istilah yang lain-lain dengan momogun juga membawa persoalan tentang sejauh mana perubahan ini dapat memberi impak kepada kehidupan masyarakat orang asal. Adakah ia sekadar simbol atau mampu memperjuangkan isu-isu seperti akses kepada pendidikan, pembangunan ekonomi, dan representasi politik? Stephen percaya bahwa perubahan ini adalah langkah awal yang penting, tetapi ia mesti diiringi dengan dasar-dasar yang konkret untuk memastikan komuniti orang asal mendapat keadilan yang sewajarnya. Penerimaan istilah momogun di wilayah utara Sabah juga menimbulkan persoalan tentang penerimaan komuniti lain di kawasan tengah dan selatan negeri ini. Adakah semua komuniti asli Sabah bersedia menerima istilah ini sebagai sebahagian daripada identiti mereka, atau adakah ia hanya mencerminkan dominasi pandangan utara Sabah? Hal ini menjadi lebih rumit apabila faktor politik dan agenda tertentu coba mencampuri perjuangan identiti ini. Selain itu, sokongan terhadap istilah momogun oleh beberapa pemimpin politik juga menimbulkan persoalan tentang keikhlasan mereka. Adakah sokongan ini benar-benar bertujuan untuk memperjuangkan hak orang asal, atau ia sekadar strategi untuk meraih sokongan dalam pilihan raya? Festival Momogun, walaupun mendapat sambutan yang baik, juga perlu dilihat lebih daripada sekadar acara perayaan. Adakah ini atau adakah ia mampu menjadi platform untuk membangkitkan kesadaran dan membawa perubahan struktur kepada kehidupan masyarakat momogun? Isu ini turut mengundang kontroversi apabila segelintir pihak mempertikaikan sama ada istilah momogun benar-benar inklusif dan mampu untuk menyatukan semua komuniti asli Sabah. Sebagian pihak mungkin merasakan bahwa identiti etnik masing-masing akan terpinggir jika mereka menyerap istilah ini. Dalam konteks ini, usaha untuk mempopulerkan istilah momogun mesti dilakukan dengan berhati-hati dan sensitif terhadap kepelbagaian budaya di Sabah. Persoalan besar yang timbul adalah sejauh mana istilah momogun dapat membawa kesan positif kepada kehidupan masyarakat orang asal Sabah. Adakah ia benar-benar mampu menyatukan komuniti yang pelbagai, atau ia sekadar menjadi simbol tanpa makna yang mendalam? Adakah ia akan memberi kesan kepada pembangunan sosial, ekonomi, dan politik komuniti ini, atau hanya menjadi alat politik bagi sesetengah pihak? Penonton-penonton di Current Sphere MY, Anda semua dijemput untuk berkongsi pandangan kalian. Apakah langkah seterusnya yang perlu diambil untuk memastikan istilah momogun membawa perubahan nyata kepada komuniti orang asal Sabah? Apakah cadangan dan pandangan Anda tentang cabaran yang dihadapi dalam mempopulerkan istilah ini? Bincangkan di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.